Lah sekarang ni pun ada juga yang mengamalkan di kubur, dia duduk di situ, duduk baca Quran ke, duduk bertahlil ke. Cuma dia kata yang dilarang ni duduk saja. Kalau duduk nak baca Quran apa salahnya? Itu alasannya. Itu mulalah tu nak langgar hadis Nabi SAW. Bila dia langgar lama-lama dia lebih mesra, lebih dekat dengan ajaran kuburiyah. Bila ajaran kuburiyah bagi dia mudah nak terima. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi SAW melarang dibuat binaan di atas kubur, disemin kubur. Bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan supaya diratakan kubur. Dan kubur Nabi SAW sendiri pun tak ada apa pun, hanya tanah sejengkal kadar sejengkal begitu je, naik tinggi sikit. Itu saja. Dan kubur sahabatnya pun begitu juga, sahabat-sahabat dia begitu juga. Tapi kalau saya semasa tinggal di Pakistan dulu, universiti yang saya belajar tu dekatlah dengan kubur Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah ni bapa kemerdekaan Pakistan lah. Kubur dia bukan main besar lagi pada masjid ni, besar lagi. Saya pergi, saya tengok kubur dia, kubur isteri dia. Itu diperbesar. Tak ada dah ajaran Rasulullah. Cuba kita tengok ni kan. Padahalnya Nabi SAW dah melarang. Naha Rasulullah SAW an taqsisil qubur, atau dalam setengah riwayat tajsisil qubur, au yubna 'alaiha au yajlisu 'alaiha ahad. Nabi SAW telah melarang daripada menyimin ataupun menguatkan binaan kubur itu, dan dibina sesuatu di atasnya. Itu juga dilarang. Tak kira lah bina apa pun, bina satu bangunan ke sebagai peringatan inilah kubur pemimpin kita misalnya, dilarang. Itu dilarang. Tapi nasib baiklah tempat kita ni sebenarnya banyak perkara lebih baik daripada tempat lain. Walaupun banyak juga perkara-perkara yang perlu lagi diperbaiki, tapi banyak saya perhati, alhamdulillah banyak-banyak. Sebab tempat kita banyak perkara lebih baik daripada tempat lain. Tempat lain tu negara Islam juga. Tapi bangunannya pun kita besar, luas pula kawasan tu, lebih luas lagi daripada kawasan masjid ni. Itu Muhammad Ali Jinnah. Padahal Nabi SAW larang dah yubna 'alaiha, atau dibuat binaan di atasnya. Tak kira lah sekecil-kecil, kalau sampai sebesar tu, itu bangunan dah tu namanya. Atau duduk di atas kubur juga dilarang. Cuma orang kita dahulu lah, sekarang ni pun ada juga yang mengamalkan di kubur, dia duduk di situ, duduk baca Quran ke, duduk bertahlil ke. Cuma dia kata yang dilarang ni duduk saja. Kalau duduk nak baca Quran apa salahnya? Itu alasannya. Itu mulalah tu nak langgar hadis Nabi SAW. Bila dia langgar lama-lama dia lebih mesra, lebih dekat dengan ajaran kuburiyah. Bila ajaran kuburiyah bagi dia mudah nak terima, mudah nak kena. Padahal Nabi dah larang dah, jangan duduk. Kita kira lah setengah-setengah tu takwil. Duduk kalau nak buang air situ, kata dia duduk. Ada pula takwil begitu. Tak perlu takwil dah. Dia kata jangan duduk lah. Lepas tu kita nak ziarah, berdiri je lah. Itu ajaran Rasulullah, berdiri je lah. Bukan nak duduk baca Quran apa. Habis dah cerita tu, kita doa sajalah. Kita istighfar untuk dia boleh. Kita doa untuk dia boleh. Duduk, ini tak ada. Nabi larang duduk. Tapi ini setakat tu ada tempat kita. Itu kena baikilah, sama-sama kita baikilah. Mana-mana yang dengar ni, sama-sama kita baiki. Itu antaranya. Dan Nabi SAW bukan sekadar itu. Nabi SAW telah menghantar Sayyidina Ali supaya ratakan kubur. Mana-mana ada kubur yang ada binaan, ada apa semua tu, semua dihapuskan. Ini antaranya dalam riwayat Ahmad
Abul Hayyaj Al-Asadi berkata, dia kata, Ali berkata kepadaku, ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Itu antara hadisnya. Aku hantarkan engkau untuk tujuan, untuk misi yang Rasulullah sendiri pernah hantar aku untuk itu. Apa? Iaitu engkau kalau pergi dapat berhala, jangan tinggalkan, hapuskan. Gambar-gambar kau ada tempat-tempat yang mungkin disembah, setengah-setengah tempat tu kan dia ada gambar dekat kubur tu, ada gambar dekat kubur, ada patung, disapu, hapuskan. Wala qabran musyrifan, dan kalau kubur yang tinggi sedikit, ada binaan, ada letak apa-apalah, kamu ratakan. Ulama-ulama mengatakan, ada berdasarkan hadis juga, sekadar nak letak batu nisan itu boleh, sekadar itu sebagai tanda, takut orang tak tahu beza antara kubur dengan tidak kubur. Orang macam-macam pergi buat, pergi duduk main apa semua, main bola atas tu pula, susah pula. Jadi sekadar itu saja, kalau nak boleh pun. Tapi kalau kawasan itu dah tahu dah kawasan kubur, dah ada papan tanda dah, dalam tu tak perlulah, tanah biasa pun cukup dah. Kubur tu, kawasan kubur tu. Jadi ini kuburia. Ini pun kita boleh lihatkan di zaman sekarang ni dengan nyata sekali. Terutamanya yang hidup di zaman sekarang. Kalau di luar negara tu lama dah, berabad-abad dah begitu. Kalau di Malaysia ni tak ada lagi, alhamdulillah. Tapi bunga-bunga dia tu dah nak ada. Sebab apa? Sebab suka sangat menjemput, memanggil, mempersilakan orang-orang yang macam tu, berfahaman macam tu, duduk mengamalkan macam tu. Kita memuliakan dia pula. Kita mengalu-alukan kedatangan dia, kita menjemput dia pula. Itu lambat banget akan ada lah benda-benda begini. Akan ada lah. Dengan sebab itu kita kena berhati-hati. Tak kira siapa kita pemimpin pun kena tahu benda ni. Kita guru pun kena tahu, kita ibu bapa pun kena tahu. Sebab apa? Benda ni boleh menimpa, boleh kena sesiapa sahaja. Semasa saya berada di India dulu, ada salah seorang ayah, bapa pelajar itu, dia setiap tahun pergi. Kita ingat dia pergi nak berjumpa dengan anak dia. Itu nombor 2 rupanya. Yang nombor 1 ni dia nak pergi ke kubur Ajmer. Ajmer tu nama kubur wali lah. Syekh Mu'inuddin Chishti. Mu'inuddin Chishti. Ini pengasas tarekat Chishtiyah lah. Pergi, rupanya dia pergi sana. Rupanya masa tu lagi berapa puluh tahun dahulu tu ada. Tapi jarang-jarang lah nak bertemu orang kita yang macam tu. Kononnya dakwaan dia lah, dia dapat berkat, perniagaan dia pun menjadi dengan itu antaranya. Tengok, lama dah ada, cuma tidak meluas lagi. Benda macam ni boleh berlaku. Benda macam ni boleh berlaku juga di mana-mana pun. Kita tidak terkecuali. Kita pun manusia seperti orang-orang lain juga. Kalau tidak dikawal, tidak dijaga, penyakit-penyakit ini pun boleh kena. Boleh kena.